Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar bab 10 matematik pengguna iaitu pengurusan keuangan siri yang kedua. Untuk siri yang kedua, saya akan fokus kepada perbincangan bagi beberapa soalan. Tanpa membuang masa lagi, jom kita lihat kepada soalan yang pertama. Soalan pertama adalah soalan berfokuskan konsep SMART. Ingat lagi tak konsep SMART? Okey, yang tak ingat boleh tengok balik video saya pada siri yang pertama. Tentukan sama ada situasi berikut mematuhi konsep SMART ataupun tidak. Berikan justifikasi anda. Bila soalan suruh kita berikan justifikasi, maksudnya kita kena terangkan jawapan kita. Okey, kita baca soalan dulu. Hai, saya Ali. Saya ingin bercuti ke Pulau Langkawi dalam tempoh 5 bulan akan datang. Perbelanjaan yang diperlukan ialah RM1000. Oleh itu, saya perlu menyimpan sebanyak RM200 sebulan daripada pendapatan bulanan sebanyak RM4000. Okay, kita nak tengok sama ada Ali ni dia mematuhi tak konsep SMART dalam menetapkan matlamat keuangan. Untuk selesaikan soalan ni, kita boleh gunakan gambar rajah ataupun jadual. Okay, sebab ianya lebih mudah lah daripada awak kena tulis ayat banyak-banyak. Nanti kadang-kadang kita boleh keliru. So, bila kita buat dalam bentuk jadual ataupun gambar rajah, kita punya jawapan tu akan lebih, orang kata, kemas dan tersusun. Tengok kepada SMART. SMART adalah spesifik. Okay. Matlamat Ali ni spesifik tak ataupun khusus tak? Kita tengok pada soalan. Yang pertama, saya ingin bercuti ke Pulau Langkawi. Okey, kita dah nampak dah. Ali ni dia meletakkan matlamat kewangan yang khusus iaitu dia ingin bercuti ke Pulau Langkawi. Seterusnya M. M adalah measurable, boleh diukur. Matlamat keuangan Ali ni boleh diukur ke tak boleh? Okey, tengok pada ayat yang ketiga. Okey, bukan ayat ketiga, baris yang ketiga, sorry. Okey, baris ketiga kita nampak ayatnya adalah perbelanjaan yang diperlukan ialah RM1000. Maksudnya 1000 tu kita boleh ukur. Okay, seterusnya attainable. Attainable adalah boleh dicapai. Okey, so dia menetapkan bahawa dia perlu menyimpan sebanyak RM200 sebulan daripada pendapatan bulanan sebanyak RM4000. Boleh dicapai tak matlamat keuangan ni? Boleh. Okey, sebab 200 daripada pendapatan bulanan RM4000 adalah logik. Okey? Kemudian realistik. Okey, realistik. Logik ke tak logik? Matlamat keuangan Ali ni. Okey, dia nak simpan 200 daripada pendapatan bulanan iaitu 4000. Sangat logik kerana hanya 5% sahaja daripada pendapatan bulanan. Maksudnya sikit je lah digunakan 200 daripada 4000. Dia gunakan 200 untuk menyimpan. Okey, jadi sangat logik lah. Okey, dan akhir sekali adalah time bound iaitu tempoh masa yang jelas. Okey, tempoh masanya adalah kita boleh tengok pada baris yang kedua iaitu tempoh 5 bulan akan datang. Okey, jadi dia dah nyatakan bahawa dia ingin bercuti ke Pulau Langkawi dalam masa tempoh 5 bulan. Okey, sekarang ni kita nak tentukan sama ada Ali ni dia mematuhi ke tak mematuhi konsep SMART. Okey, Ali dia mematuhi konsep SMART lah sebab dia mematuhi ataupun menepati kelima-lima komponen dalam konsep SMART. Kita pergi kepada soalan B pula. Okey, soalan yang sama cuma situasi yang berbeza. Okey, kalau tadi Ali, sekarang kita tengok Lee pula. Okey. Hai, nama saya Lee. Saya ingin membeli sebuah kereta terpakai berharga RM10,000 pada bulan hadapan sekiranya memperoleh bonus daripada bos saya. Banyaknya bonus dia. Boleh beli kereta. Okey, kita tengok sama ada dia menepati tak kelima-lima komponen dalam SMART. Okey, S. Okey, matlamat yang jelas. Adakah matlamat Lee ni jelas? Ya, sebab apa? Sebab matlamat dia mewujudkan pelan kewangan adalah untuk membeli sebuah kereta terpakai. Okey, so matlamat dia adalah membeli kereta terpakai. M. M adalah measurable. Okey, berapa harga kereta terpakai tu? Iaitu RM10,000. So, boleh diukur. A. A adalah attainable. Boleh dicapai tak matlamat kewangan dia ni? Kalau kita tengok, dia nak kumpul 10,000
dalam masa sebulan. Tak boleh lah. Okey. Tak boleh dicapai. Sebab apa? Amount yang dia perlukan tu terlampau banyak. Bayangkan awak nak kumpul 10,000 dalam masa 30 hari. Sangat-sangat tak boleh dicapai. Melainkan ada duit jatuh daripada langit lah. Okey. Sebab apa tak boleh dicapai? Sebab wang yang diperlukan susah untuk dicapai dalam masa sebulan. Kemudian R. R adalah realistik. Logik ke tak logik? Okey. Kita tengok dia nak kumpul 10,000 dalam masa sebulan. Semestinya dia punya matlamat ni tidak logik lah. Okey. Dan akhir sekali T. T adalah time bound. Tempoh masa yang jelas. Okey, kita tengok. Ada tak dia spesifikkan tempoh masa yang jelas? Tak. Sebab apa? Sebab matlamat keuangan dia ni bergantung kepada bonus. Maksudnya kalau bos dia bagi bonus, baru dia beli. Okey, kalau bos dia tak bagi bonus, dia tak belilah. Maksudnya dia punya rancangan tu akan ditunda sampai bos dia bagi bonus. Okey, so maksudnya matlamat dia tidak jelas. Okey, kalau kita tengok kepada perbincangan kita ni, okey, Lee ni hanya mematuhi dua komponen sahaja daripada konsep SMART, iaitu specific dan measurable. Maksudnya, Lee dia tidak mematuhi konsep SMART. Okay. Seterusnya kita pergi kepada soalan 2. Soalan 2 melibatkan aliran tunai. Okay. Hitung aliran tunai bulanan bagi setiap individu berikut. Jelaskan jawapan anda. Okey, sekarang kita tengok Encik Halil. Encik Halil ni nampak macam engineer. Okay, kita tengok aliran tunai dia. Okey, Encik Halil dia pendapatan aktif sebanyak RM6,000, pendapatan pasif 1,500, perbelanjaan tetap 2,500 dan perbelanjaan tidak tetap adalah 500. Okey, sekarang ni kita nak kira aliran tunai. Kita dah belajar dalam siri 1, nak kira aliran tunai sama dengan jumlah pendapatan tolak jumlah perbelanjaan. Okey, maksudnya bila awak nak kira aliran tunai, awak kena kira jumlah pendapatan dahulu, kemudian tolakkan dengan jumlah perbelanjaan. Kita kira jumlah pendapatan Encik Halil. Jumlah pendapatan adalah yang warna biru ni, iaitu pendapatan aktif dan juga pendapatan pasif. 6,000 tambah dengan 1,500. So, kita akan dapat jumlah pendapatan adalah RM7,500. Manakala bagi jumlah perbelanjaan, okey, yang saya letak warna merah lah dekat jadual tu. Okey. So, jumlahnya adalah 2,500 tambah 500. Kita akan dapat RM3,000. Okey, so untuk kira aliran tunai, kita masukkan je dalam formula iaitu jumlah pendapatan tolak dengan jumlah perbelanjaan iaitu 7,500 tolak RM3,000, maka kita akan dapat RM4,500. Okey, aliran tunai Encik Halil ni positif ataupun negatif? Ya, betul, positif. Sebab apa? Jumlah pendapatan melebihi jumlah perbelanjaan. Jadi aliran tunai Encik Halil akan jadi positif. Maksudnya baguslah. Dia berbelanja kurang daripada pendapatan dia. Okey, kita tengok pada soalan B, Encik Akmal. Oh, tadi Encik Halil, sekarang Encik Akmal. Macam businessman nampak gaya ni. Okey, Encik Akmal, kita tengok pendapatan aktifnya adalah RM5,800, pendapatan pasif RM200, perbelanjaan tetap RM3,000, banyak ah. Okey, perbelanjaan tidak tetap RM3,500. Banyak ah perbelanjaan dia. Okey, sekarang ni kita nak fokus kepada soalan. Soalan suruh kita cari aliran tunai. Okey, sama juga formula dia, tak berubah pun. Aliran tunai adalah jumlah pendapatan tolak dengan jumlah perbelanjaan. Pertama sekali kita kena cari jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan adalah RM5,800 tambah 200, kita akan dapat RM6,000. Manakala jumlah perbelanjaan adalah RM3,000 tambah 3,500 iaitu RM6,500. Okey. Sekarang kita kira aliran tunai. Aliran tunai sama dengan 6,000 tolak 6,500. Okey. Nombor kecil tolak dengan nombor besar. Obviously kita akan dapat jawapan negatif lah, iaitu negatif RM500. Okey. Maksudnya kat sini
aliran tunai Encik Akmal negatif. Sebab apa? Sebab jumlah pendapatan kurang daripada jumlah perbelanjaan. Kalau ini Encik Akmal kena lebih berhati-hatilah. Okey, sebab apa? Bila jumlah pendapatan kurang daripada jumlah perbelanjaan, maksudnya duit kita tak cukup. Pendapatan kita tu tak cukup untuk menampung perbelanjaan. Jadi Encik Akmal perlu mengurangkan sedikit perbelanjaan tidak tetap dia lah. Okay, sebab kalau kita tengok perbelanjaan tidak tetap dia adalah RM3,500. Okay, so untuk memastikan aliran tunainya sentiasa positif, Encik Akmal kena kurangkan perbelanjaan tidak tetap. Okay, selesai untuk soalan yang kedua. Sekarang kita pergi kepada soalan yang ketiga, iaitu soalan yang berfokuskan pelan keuangan. Jadual menunjukkan pelan keuangan bagi Puan Fatin. Okay, yang ni saya rasa awak boleh baca sendiri sebab terlalu banyaklah untuk saya explain satu persatu. Cuma saya ingin tekankan yang bawah sekali tu ada perkataan baru, iaitu lebihan ataupun defisit. Okey, lebihan dan defisit ni sebenarnya sama macam aliran tunai. Yang mana maksudnya kalau lebihan ni maksudnya aliran tunai kita positif. Maksudnya ada lebihan lah. Okey, manakala defisit adalah aliran tunai negatif. Maksudnya kita punya jumlah perbelanjaan melebihi daripada pendapatan. Okey. Sekarang kita tengok kepada soalan. Soalan A. Adakah Puan Fatin menguruskan keuangan dengan cekap? Okey, kita tengok Puan Fatin ni, jumlah pendapatannya adalah RM4,000 dan dia tiada simpanan tetap ya. Sebab simpanan tetap dia kosong. Okey. Dan lebihan ataupun defisit dia tak ada. Maksudnya dia punya pendapatan cukup-cukup je dengan perbelanjaan. Maksudnya tak lebih, tak kurang. Okey, so awak rasa cekap ke tak cekap Puan Fatin ni uruskan keuangan? Okey, jawapannya adalah tidak cekap. Kerana apa? Kerana tiada simpanan tetap dan perbelanjaan tidak tetap yang terlalu tinggi. Okey, kita tengok. Yang melancong tu sampai 750 sebulan Puan Fatin belanjakan untuk melancong. Seterusnya, Puan Fatin ingin membeli sebuah televisyen yang berharga RM4,800 dalam masa setahun. Berapakah simpanan bulanan yang dia perlukan? Soalan tanya simpanan bulanan yang dia perlukan. Okey, soalan ni simple matematik je lah. Okey, yang mana simpanan bulanan sama dengan RM4,800. Okey, setahun kita ada 12 bulan. So, kita kena bahagi dengan 12 bulan. Sebab apa? Sebab kita nak cari simpanan bulanan. Okey, so kita kena bahagi dengan 12 lah. Okay, so awak akan dapat RM400. Maksudnya, untuk membeli TV dalam masa setahun, Puan Fatin perlu menyimpan setiap bulan sebanyak RM400. Soalan C. Nyatakan cadangan anda supaya Puan Fatin boleh mencapai matlamatnya untuk membeli televisyen dalam masa setahun. Okey, so kita kena bagi cadangan kepada Puan Fatin ni. Okey, so Puan Fatin boleh mengurangkan perbelanjaan untuk melancong. Sebab apa? Sebab melancong ni dia bukanlah keperluan. Dia hanyalah kehendak kita. Betul tak? Okey ya? Jelas ya? Seterusnya kita pergi kepada soalan yang keempat. Sama juga pelan keuangan. Okey, kita tengok. Jadual menunjukkan pelan keuangan bagi Encik Zain. Oh, Encik Zain macam Ziana Zain. Okey, so kita tengok pada jadual. Okey. Soalan A. Adakah Encik Zain menguruskan keuangan dengan cekap? Okey, kalau kita tengok pada jadual, okey, kita dapat tengok Encik Zain ni dia membuat simpanan tetap dan dia mempunyai lebihan duit. Maksudnya dia mempunyai lebihan 1,100. Lepas dia membelanjakan tu, duit dia masih berbaki RM1,100. Banyak tu. Okey, so Encik Zain ni cekap tak menguruskan keuangan dia? Cekap lah. Sebab apa? Sebab dia mempunyai simpanan tetap dan juga mempunyai lebihan keuangan. Seterusnya, Encik Zain ingin membeli kabinet dapur berharga RM2,400 dalam tempoh masa 8 bulan. Berapakah simpanan bulanan yang dia perlukan? Okay, yang ini sama juga macam tadi. Kita nak tahu berapa simpanan sebulan untuk Encik Zain membeli kabinet dapur berharga RM2,800. So, kita buat RM2,800 bahagi dengan 8 bulan. Jadi, Encik Zain perlu menyimpan RM300 sebulan untuk membeli kabinet dapur.
Bagus tak Encik Zin ni? Baguslah, okey. Encik Zin ni adalah contoh individu yang mengamalkan plan keuangan yang berhemah. Sebab bayangkan dia mempunyai lebihan 1,100. Okey, 1,100 tu banyak. Okey, so kalau dipilih untuk menjadi seperti Puan Fatin ataupun Encik Zin, awak nak jadi yang mana? Semestinya awak perlu menjadi seperti Encik Zin. Okey, be like Encik Zin. Baiklah, sampai di sini saja untuk siri kali ini. Untuk siri yang ketiga, saya akan membincangkan soalan daripada buku teks Matematik Tingkatan 4 KSSM. Stay tune. Assalamualaikum.